Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam cikgu. Okey, hari ni kita nak mulakan dengan tajuk baru iaitu bab 8 pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal. Okey, buka buku teks. Dalam buku teks muka surat 250. Muka surat 250. Okey, kemarin cikgu ada bagi link kan, link YouTube. Betul tak? Betul. Ya. Okey, cikgu nak minta pelajar bagi rumusan ringkas. YouTube tu berkenaan dengan apa? Ada yang boleh bagi rumusan? Saya boleh cuba. Okey, boleh cuba. Apa berkenaan dengan YouTube tu? Dalam YouTube tu dia ada cikgu tu dia menerangkan pengertian perakaunan asas tunai dengan perakaunan asas akuan. Okey. Lepas tu dia ada bincangkan sikit pasal perbezaan antara perakaunan asas tunai dengan perakaunan asas akuan. Okey, dia ada tentang perakaunan asas tunai dengan perakaunan asas akruan. Okey, ada lagi tak yang boleh bagi tahu cikgu? Bagi pandangan dia lah, apa YouTube tu bagi tahu? Apa YouTube tu terangkan? Seorang je lagi. Saya nak try cikgu. Okey, boleh Afiqah Dayana? Cikgu tu menerangkan tentang definisi asas tunai dan asas akruan dan membezakan perakaunan asas tunai dan perakaunan asas akruan. Okey, dia menerangkan tentang maksud kan? Maksud dulu perakaunan asas tunai tu apa, perakaunan asas akruan tu apa dan juga dia terangkan juga tentang antara perakaunan asas tunai dengan perakaunan asas akruan. Okey, yang itulah kita nak belajar hari ni. Iaitu tentang perakaunan asas tunai dan perakaunan asas akruan serta jenis-jenis pelarasan. Untuk objektif yang pertama ni kita tengok objektif 8.1. Kita nak tengok dulu hari ni. Menerangkan pengertian. Kita nak tengok pengertian perakaunan asas tunai dan pengertian tentang perakaunan asas akruan. Lepas tu kita akan tengok sikit tentang maksud pelarasan. Pelarasan tu maksud dia apa dia? Dan kita tengok apa jenis-jenis pelarasan pada tarikh imbangan. Ada 4 jenis, lagi kita tengok. Seterusnya kita akan tengok juga keperluan. Kenapa kita kena ambil kira pelarasan ni dalam penyediaan penyata kewangan. Okey, nak kata pelarasan ni kalau kita tengok dalam buku dalam soalan exam lah kan, soalan exam dia ada maklumat tambahan dekat bawah tu. Maklumat tambahan tu lah kita kena gunakan dia untuk pelarasan. Okey, seterusnya kita nak tengok juga sikit 8.2. Kita masuk sikit 8.2. Pelarasan ekonominal, muka surat 252. Kita tengok sikit apa itu maksud item-item pelarasan dan juga contoh-contoh lah. Contoh-contoh item pelarasan. Kita tengok hari ni satu saja untuk akaun nominal. Dan juga kita akan belajar rekod lah. Belajar rekod item pelarasan dalam jurnal am dan ledger. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Muka surat 250. Muka surat 250. Cikgu nak minta seorang pelajar terangkan maksud perakaunan asas tunai. Apakah maksud perakaunan asas tunai? Adakah? Saya cikgu. Okey, boleh.
Iliana ke? Ya, Okey, terang. maksud perakaunan asas tunai ialah perakaunan yang mengiktiraf dan merekodkan sesuatu urus niaga dan peristiwa apabila tunai telah diterima dan dibayar dalam tempoh perakaunan tersebut. Okey, kalau perakaunan asas akruan pula? Perakaunan asas akuan ialah perakaunan yang mengiktiraf sesuatu urus niaga dan peristiwa apabila perkara tersebut berlaku dan direkodkan dalam perakaunan berasaskan tempoh urus niaga tersebut berlaku. Okey, kita tengok dulu yang pertama, perakaunan asas tunai. Okey, senang cerita dia macam ni lah. Perakaunan asas tunai, berapa nilai yang dia dapat? Berapa nilai yang dia dapat? Yang ataupun yang dia bayar. Kalau perakaunan asas tunai, asas akruan ni, kita mengambil kira semua. Tak kira lah yang dia bayar ke, yang dia belum bayar ke, kita kira semua. Okey, kita tengok contoh kalau kita nak lebih faham, kita tengok contoh. Okey, contoh di sini. Sewa yang perlu dibayar. Sewa yang perlu dibayar ialah RM3,000. Tetapi nilai yang dapat dibayar hanya RM2,000. Okey, kalau perakaunan asas tunai, kita ambil nilai yang dia dah bayar saja. Jadinya soalan nombor 1 ni, berapa nilai yang dia dah bayar? 2,000. 2,000. Kan? 2,000, okey. Kalau kita tengok perakaunan asas akruan pula, berapa nilai yang dia bayar untuk soalan nombor 1 tu? Kita ambil nilai yang sepatutnya dia bayar. Berapa nilai yang sepatutnya dia bayar? 3,000. 3,000. Okey, nilai yang sepatutnya dibayar ni kita ambil semualah nilai-nilai yang dia wajib bayar dalam tempoh perakaunan semasa tu. Okey, kita tengok satu lagi contoh nombor 2. Gaji yang perlu dibayar ialah 500 tetapi nilai yang dapat dibayar hanya 300. Jadinya kalau kita tengok kepada perakaunan asas tunai, berapa yang kita perlu catat? 300. Bagus. Okey, kalau kita tengok di bawah perakaunan aset akruan pula. 500. 5 kan? Betul lah tu. Okey, dah dapat beza dah apa itu perakaunan asas tunai dengan perakaunan aset akruan. Okey, kita nak tengok perbezaan secara mendalam lah. Kita nak tengok perbezaan dari segi hasil, dari segi apa belanja. Buka dalam buku surat 250 tu. Ada dalam kotak warna merah tu. Okey, cikgu nak minta pelajar nyatakan. Seorang pelajar nyatakan apa perbezaan-perbezaan antara perakaunan asas tunai dan perakaunan asas akruan. Berdasarkan butiran-butiran yang dia bagilah. Ada ke? Ada ke? Nur Alia Izzati boleh? Saya try cikgu. Okey. Terangkan perbezaan antara perakaunan asas tunai dengan perakaunan asas akruan. Hasil. Asas tunai direkodkan apabila tunai diterima. Asas akruan direkodkan dalam tempoh diperoleh. Belanja. Asas tunai direkodkan apabila bayaran tunai dilakukan. Asas akruan direkodkan dalam tempoh dibelanjakan atau digunakan. Aset hasil belum terima dengan belanja prabayar asas tunai tidak terlibat. Asas akruan hasil belum terima akan diiktiraf sebagai hasil, belanja prabayar tidak diiktiraf sebagai belanja. Liability hasil belum terperoleh dengan belanja belum bayar asas tunai tidak terlibat. Asas akruan hasil belum terperoleh tidak diiktiraf sebagai hasil, belanja belum bayar akan diiktiraf sebagai belanja. Untung.
Asas tunai hasil diterima tolak belanja dibayar. Asas akruan hasil sebenar tolak belanja sebenar. Okey, terima kasih Alia. Okey, kita nak tengok perbezaan antara perakaunan asas tunai dengan perakaunan asas akruan. Yang pertama kita tengok dulu bagi komponen hasil kan. Komponen hasil tu contoh dia macam sewa diterima, faedah atas simpanan, komisen diterima. Okey, macam tadi juga kita rekodkan apabila kita dapat tunai. Berapa duit yang kita dapat ataupun berapa yang perniagaan tu peroleh lah pada tempoh perakaunan semasa tersebut. Tetapi kalau perakaunan asas akruan, kita rekodkan semua. Tak kira lah yang berapa yang diterima. Dia rekodkan berapa yang sepatutnya dia terima pada tempoh perakaunan tersebut. Kalau belanja pula sama macam hasil cuma kita bayar. Okey, kalau belanja bagi asas tunai, kita akan rekodkan bila kita bayar. Berapa ringgit yang kita bayar kepada ni lah, macam kalau kita contoh belanja contoh belanja gaji kan, berapa duit yang kita bayar. Yang itulah asas tunai. Kalau asas akruan belanja contoh gaji kan, berapa yang sepatutnya kita bayar bagi tempoh perakaunan tersebut. Contoh setahun sepatutnya kita bayar 1,000. Tetapi kita bayar cuma 500. Kita rekodkan 500 je lah untuk perakaunan kita rekodkan 1,000 untuk perakaunan asas akruan. Kita ambil semua, tak kira yang dia bayar ke, yang dia belum bayar ke, kita ambil semua. Okey, di bawah aset pula, hasil belum terima dengan belanja prabayar. Yang ni kita akan tengok sekejap secara detail. Hasil belum terima dan belanja prabayar dan juga hasil belum terperoleh dengan belanja belum bayar. Yang ini di bawah akaun nominal. Dan satu lagi, untuk butiran untung, kalau di bawah perakaunan asas tunai, kita akan ambil hasil yang kita terima, kita tolakkan dengan belanja yang kita bayar. Berapa hasil yang kita terima dengan tolakan berapa yang kita bayar saja. Kalau perakaunan asas akruan, kita nak kira untung, kita ambil hasil sebenar, hasil yang sepatutnya kita terima, kita tolakkan dengan belanja yang sepatutnya kita bayar. Perbezaan dia ni, asas tunai, berapa yang kita bayar ataupun berapa yang kita terima. Asas akruan, berapa yang sepatutnya kita terima dan berapa yang sepatutnya kita bayar. Okey nah, boleh faham nah. Kalau bagi aset dengan liability tu tak apa, kita tengok sekejap bagi pelarasan ekonomi nominal. Objektif 8.2. Okey, sekarang cikgu nak tanya, apa itu pelarasan? Kita duk kira pelarasan kan? Bab 8 ni pelarasan pada tarikh imbangan. Apa itu pelarasan? Ada tak yang boleh kan? Saya baca cikgu. Boleh. Menyelaraskan semua urus niaga yang berlaku pada suatu tempoh perakaunan supaya pengiktirafan hasil dan belanja dapat dipatuhi dan untung atau rugi sebenar dapat ditentukan. Diambil kira pada akhir tahun imbangan. Okey, pelarasan ni kita nak selaraskan semua urus niaga yang berlaku lah pada satu tempoh perakaunan supaya pengiktirafan hasil yang belanja kita dapat patuhi. Dan untung dan atau rugi kasar, untung atau rugi sebenar kita dapat tentukan. Okey, macam sebelum ni kita belajar dekat bab 7, kita tak ada pelarasan-pelarasan ni semua. Bab 7 dia hanya bagi seketui kat kamu saja. Tapi bab 8 ni kita ada pelarasan pula. Kita kena tolak, kita kena tambah. Adalah sekejap kita tengok. Okey, dengan wujudnya pelarasan ni kiranya kita dapat kenal pastilah untung ataupun rugi sebenar bagi perniagaan kita.
bila kita dah tolak hasil dengan belanja sebenar lah yang sepatutnya. Okey, dia diambil kira pada akhir tarikh imbangan. Dia ada 4 jenis pelarasan pada tarikh imbangan. Okey, apa yang pertama? Akaun Nominal. Okay, akaun nominal lagi. Yang kedua, hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Yang ketiga, susut nilai dan susut nilai terkumpul. Dan yang keempat, pelupusan aset bukan semasa secara tunai. Okey, kita ada 4 dalam buku pun dia ada tulis. Jenis pelarasan pada tarikh imbangan. Kita ada 4. Yang pertama, kita ada akaun nominal. Akaun nominal ni lah. Kita tengok akaun nominal tu ada 4. Belum bayar, prabayar, belum terperoleh dengan belum terima. Okey, lepas tu kita ada jenis pelarasan yang kedua, hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Seterusnya, jenis pelarasan yang ketiga kita ada susut nilai dan susut nilai terkumpul. Dan akhir sekali kita akan tengok jenis pelarasan yang keempat iaitu pelupusan aset bukan semasa. Hari ni kita nak tengok satu saja dulu iaitu akaun nominal. Kita nak tengok saja akaun nominal. Kita tak bolehlah masuk semua sebab banyak. Kita akan masuk satu persatu. Kita masuk dengan akaun nominal dulu. Okey, sebelum kita nak masuk letak akaun nominal tu, kita nak tengok dulu apa keperluan kita nak ambil kira pelarasan dalam penyediaan penyata kewangan. Okey, pelajar tolong terangkan apa keperluan kita nak ambil kira pelarasan dalam penyediaan penyata kewangan. Ada yang volunteer nak terangkan? Saya cikgu. Okey, boleh Afika Dayana ke? Ya cikgu. Okey, terangkan apa itu keperluan kamu nak ambil kira pelarasan dalam penyediaan penyata kewangan. Kerana terdapat beberapa maklumat tambahan yang perlu diambil kira dalam pengiraan untuk nilai aset dan liability perniagaan sebelum menyediakan penyata kewangan. Kedua, pelarasan akan direkodkan dalam jurnal am dan dipindahkan ke dalam ledger. Yang ketiga, akaun yang terlibat akan diimbangkan dan seterusnya imbangan duga terlaras disediakan. Yang keempat, imbangan duga yang disediakan membolehkan penyata kewangan disediakan dengan tepat. Yang kelima, pelarasan akan memberi kesan ke atas akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Okey, terima kasih Afika Dayana. Okey, keperluan kita nak ambil kira yang pertama, kalau kamu tengok dalam soalan dia ada maklumat tambahan. Dekat bawah tu kan bila dia dah tulis imbangan duga, dia akan ada maklumat tambahan dia tulis kat bawah. Dia akan suruh kamu kiralah maklumat-maklumat tambahan tu. Itulah pelarasan yang kita perlu ambil kira dalam kita nak kira untung ataupun rugi, kita nak kira nilai aset dan juga kita nak kira nilai liability perniagaan sebelum kita nak sediakan penyata kewangan yang tepat lah. Okey, butiran-butiran pelarasan ni yang pertama kita akan rekodkan dalam jurnal am dulu. Kita rekodkan dalam jurnal am dulu dan kita akan pindahkan kepada ledger-ledger yang berkaitan lah. Terusnya, bila kita dah masukkan ke dalam ledger, kita akan imbangkan. Imbangkan sebelah debit dengan sebelah kredit dan imbangan duga terselaras kita dapat sediakan. Okey. Bila kita dah sediakan imbangan duga terselaras dan seimbanglah kan imbangan duga kita tu, ia akan membolehkan kita menyediakan penyata kewangan dengan lebih tepat. Sebelum ni kita dah buat. Tapi dia punya maklumat tambahan sikit saja yang ni. Dia punya maklumat tambahan mungkin banyak dan membolehkan penyata kewangan tu disediakan dengan tepat lah supaya perniagaan tu dapat tahu untung ataupun rugi sebenar perniagaan dia. Okey, pelarasan-pelarasan ni
dia akan memberikan kesan lah ke atas akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey, bab 8.1 ni cuma penerangan saja. Kita nak tengok 8.2 iaitu pelarasan ekonomi nominal. Buka muka surat 252. Buka muka surat 252. Pelarasan akaun nominal. Okey, yang ni cikgu terangkan. Okey, item pelarasan kita tengok dalam buku ada yang bubble tu kan. Dalam slide pun ada, cikgu buat kotak. Okey, item pelarasan dalam akaun nominal kita dapat bahagikan dia kepada dua iaitu hasil dengan belanja. Kita tengok dulu hasil. Hasil ialah contoh dia macam sewa diterima, komisen diterima dan juga faedah atas simpanan. Dia ada dua hasil ni, belum terima dengan belum terperoleh. Kalau boleh catatkan juga dalam buku maksud-maksud ni lah maksud-maksud belum terima, maksud hasil belum terperoleh sebab dalam buku ni dia tak bagi. Dia bagi yang panjang-panjang, kamu tak ni mungkin termiss kan nanti kalau baca. Tuliskan sikit. Okey, hasil belum terima. Hasil belum terima ni hasil yang kita tak dapat lagi lah. Hasil yang kita tak dapat lagi time tu. Kalau hasil belum terima ni, kita tak dapat lagi, kita akan rekodkan dia di mana dalam akaun perdagangan dan untung rugi kan, di bawah akaun untung rugi. Okay, dalam penyata kewangan, kita akan rekodkan dia di bawah aset semasa. PKK tu cikgu tulis PKK lah, penyata kedudukan kewangan yang kita akan rekodkan dia di bawah aset semasa. Iaitu contoh sewa belum terima, komisen belum terima. Kita tengok kepada soalan lah. Okey, satu lagi kita ada komponen hasil, item pelarasan hasil belum terperoleh. Hasil belum terperoleh ni, hasil yang kita terlebih dapat. Okey, hasil belum terima, hasil yang kita tak dapat lagi. Hasil belum terperoleh, hasil yang kita lebih dapat. Kita dapat lebih. Bila kita dapat lebih, kita akan rekodkan dia di bawah liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Catat dalam buku. Bila hasil belum terperoleh, kita akan catatkan dia dalam penyata kedudukan kewangan di bawah liability semasa. Iaitu bagi hasil yang terlebih dapat, hasil belum terperoleh. Okey, kita tengok pula bagi belanja. Belanja pun ada dua juga. Okay, item-item belanja ni macam yang kamu belajar sebelum ni lah. Sewa, insurans, gaji, kadar bayaran dan lain-lain lagi lah. Banyak lagi kan yang kamu belajar tentang belanja. Okey, dia boleh juga terbagi kepada dua di bawah item pelarasan ni. Iaitu yang pertama belanja prabayar. Belanja prabayar iaitu kita lebih banyak. Kita banyak lebih. Bila belanja tu kita banyak lebih di bawah penyata kedudukan kewangan, kita akan rekodkan dia di bawah aset semasa. Kita akan rekodkan dia di bawah aset semasa. Okey, seterusnya ada satu lagi belanja iaitu belanja belum bayar. Belanja belum bayar ialah belanja yang kita tak bayar lagi. Okey, belanja prabayar, belanja yang kita bayar lebih. Belanja belum bayar, belanja yang kita tak bayar lagi. Kita akan rekodkan dia di bawah liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, yang item pelarasan dalam akaun nominal ni boleh faham tak? Ada 4. Hasil belum terperoleh, hasil belum terima, belanja prabayar, belanja belum bayar. Boleh faham kau yang ni? Kalau tak faham, cikgu ulang balik. Boleh. Okey, cikgu ulang balik yang ni, tak apa. Okey, hasil dia ada dua. Di bawah akaun nominal, pelarasan akaun nominal, hasil ada dua. Hasil belum bayar, hasil belum terima dan hasil belum terperoleh. Hasil belum terima, hasil yang kita tak dapat.
tak dapat lagi. Hasil belum terperoleh, hasil yang kita lebih dapat. Kita dapat lebih lah. Okey, dan hasil belum terima, hasil yang belum kita dapat tu, kita akan rekodkan dia di bawah aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, bagi hasil belum terperoleh iaitu hasil yang kita lebih dapat, kita akan rekodkan dia di bawah liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Ni take note kena ambil, kena tulis nota-nota kat dalam buku sebab nanti kita akan buka akaun rugi, akaun penyata kedudukan kewangan. Kita akan belajar dengan lebih lanjut lah lepas-lepas ni. Okey, belanja pula kita ada dua juga sama belanja. Belanja prabayar, belanja belum bayar. Belanja prabayar ni belanja yang kita lebih bayar. Kita bayar lebih. Belanja yang kita bayar lebih. Kita akan rekodkan dia di bawah aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, satu lagi belanja belum bayar. Belanja yang kita tak bayar lagi lah. Dan kita akan rekodkan dia di bawah liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, hari ni kita nak belajar satu je dulu, iaitu hasil belum terperoleh. Kita nak belajar satu je dulu, hasil belum terperoleh. Muka surat 252 tu kita nak tengok. Kita nak rekodkan item pelarasan dalam jurnal am dan ledger bagi item hasil belum terperoleh. Okey, hasil belum terperoleh ni hasil yang sepatutnya kita terima pada tempoh yang akan datang. Tapi kita dah dapat awal. Hasil yang kita dapat lebih lah pada tahun semasa. Dan dia akan mengurangkan hasil yang terima bagi tahun semasa. Okey, macam kita cakap tadi, bagi hasil belum terperoleh, kita akan rekodkan dia di bawah. Di bawah mana? Dalam penyata kedudukan kewangan. Di bawah mana? Di bawah liability Semasa. liability semasa. Kita akan rekodkan dia di bawah liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, contoh-contoh bagi hasil belum terperoleh ni. Contoh dia sewa belum terperoleh, komisen belum terperoleh, faedah belum terperoleh. Dan okey, cara kita nak rekodkan dia, yang pertama kita rekodkan dalam jurnal am dulu. Dan kita pindahkan dia ke dalam ledger-ledger yang berkaitan lah dengan soalan yang dia bagi. Okey, ini adalah format bila kita nak catat dalam jurnal am. Okey, yang pertama jangan lupa tajuk jurnal am. Tarikh, ambil tarikh yang dia bagilah. Kita ada tarikh, butir, folio, debit, kredit. Ini dia punya format lah, jangan silap. Okey, yang pertama kita tulis yang merah-merah ni, kita gantikan dia dengan soalan yang dia bagi. Okey, contoh kan. Contoh dia kata sewa belum terperoleh. Dekat hasil ni, dekat hasil warna merah-merah ni, kamu ubahlah sewa. Sewa diterima. Okey. Merah-merah ni cikgu kata kamu kena ubah. Yang pertama kita letak hasil diterima. Kita letak kat debit. Okey, di bawah dia kita ranjakkan sikit, kita bagi tengah sikit. Kita letakkan dia hasil belum terperoleh. Kita amount dia kita letakkan di sebelah kredit. Dan bila jurnal am kita kena letak kenyataan kan. Kenyataan soalan tu. Merekodkan hasil yang belum terperoleh. Ingat yang merah-merah ni kamu kena ubah kepada soalan yang dia bagilah. Tak apa, lagi kita tengok macam mana. Okey, cuma ingat saja ni dia punya
apa format sebelum ni pun kamu dah belajar. Cikgu cuma tunjukkan balik saja. Bila zona am, pastikan ada kenyataan kat bawah ni. Merekod hasil belum terperoleh ni. Pastikan ada kenyataan. Okey, kalau kita tengok saja kita tak faham. Sekarang kita nak tengok contoh. Sewa tahunan yang ditetapkan ialah 3,000. Okey, cikgu nak minta seorang tolong baca Ustaz. Dia punya bentuk soalan. Saya baca cikgu. Okey, boleh Alia. Sewa tahunan yang ditetapkan ialah RM3,000. Pada akhir tempoh perakaunan, sewa yang diterima ialah sebanyak RM5,000. Tempoh perakaunan berakhir pada setiap 31 Disember. Kira sewa belum terperoleh bagi tahun berakhir 31 Disember 2016. Okey, dia punya soalan sewa tahunan yang ditetapkan 3,000. Tapi yang kita terima cuma yang kita terima lebih kan? Kita terima lebih iaitu itulah yang di bawah hasil belum terperoleh sebab kita dapat lebih. Dia nak kita kira sewa belum terperoleh tahun berakhir 31 Disember 2016. Okey, yang pertama ikut step ni takut kamu salah nanti. Yang pertama, kamu buat jalan penyelesaian macam ni lah. Buat dalam kotak. Tak buat dalam kotak pun tak apa, tulis bagi jelas. Sewa tahunan yang sepatutnya diterima. Yang sepatutnya diterima 3,000 saja kan? Ya. Yang sepatutnya diterima 3,000 saja. Okey, kita rekodkan dia dalam akaun untung rugi lah sebab dia hasil kan? Hasil di bawah akaun untung rugi. Lepas tu kita akan tolak kan. Tolakkan dengan sewa yang kita dah terima. Berapa yang kita dah terima waktu tu? RM5,000. Okey, yang dia terima RM5,000. Yang ni lah kita nak rekodkan dia sebagai imbangan dua sebelum pelarasan ni. Dia cuma kita letakkan saja. Okey, RM3,000 RM5,000 kita akan dapat RM2,000. RM2,000 ni lah adalah sewa belum terperoleh. Sewa yang kita lebih dapat. Kita lebih terima sewa sebanyak RM2,000. Dan kita akan rekodkan dia dalam penyata kedudukan kewangan di bawah liability semasa kan. Kan cikgu kata tadi kalau hasil belum terperoleh, kita akan rekodkan dia di bawah liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, boleh faham Yang pertama kita buat jalan penyelesaian ni dulu, takut kamu silap. Yang pertama kita buat sewa tahunan yang kita sepatutnya terima. Yang sepatutnya dia terima cuma RM3,000 saja. Kita tolakkan dia dengan sewa yang dia dah terima. Yang dia dah terima RM5,000. Bila dia dah terima RM5,000, makna dia ada lebih lah. Sepatutnya dia bayar RM3,000 saja. Sepatutnya dia terima RM3,000 saja. Tapi dia terima tahun tu RM5,000. Dia ada lebih RM2,000 lagi. Lebih RM2,000 tu lah di bawah kategori sewa belum terperoleh. Iaitu hasil-hasil yang kita lebih dapat. RM2,000 ni nanti kita akan rekodkan dia dalam penyata kedudukan kewangan di bawah liability semasa. Okey. Okey, berdasarkan contoh ni. Macam mana kita nak rekodkan dia dalam journal am? Macam mana kita nak rekodkan dia dalam journal am? Kan cikgu kata yang merah-merah ni kita kena ubah kan? Okey, yang pertama kita rekodkan dia
soalan dia kata apa? Sewa. Sewa diterima kan, sewa yang diterima. Sewa diterima. Okey, kita letak kat sini. Sewa 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 diterima. Sewa yang sepatutnya diterima berapa? 2,000. Sewa. Sewa diterima yang dia terlebih banyak 2,000. Okey, kat sini Cik kata merah ni puan, kita hubung dengan soalan kita. Soalan kita sewa. Sewa belum terperoleh. Berapa? 2,000 juga kan? Ya. 2,000. 2,000 lah. Okey, butiran dia jangan lupa merekodkan apa? Merekodkan Sewa. Sewa mana dia kata sewa. Sewa yang belum terperoleh. Commission, kita tulis commission lah. Merekod commission yang belum terperoleh. Kita ikut apa kepada soalan. Okey, bila kita dah buat journal am, kita teruskan dengan ledger. Okay, yang pertama kita buka jalan penyelesaian. Lepas tu kita transfer masuk journal am. Bila kita dah buka journal am, kita akan buka ledger. Ledger yang pandukan kepada journal am ni. Yang pertama kita kena buka ledger sewa diterima. Ledger untuk akaun sewa diterima. Okey, macam mana kita nak rekod? Yang pertama, kita rekodkan dia punya akaun untung rugi sebab hasil sewa kan hasil yang pertama kita letak. Okey, dalam buku tu tulis yang pertama kita kena bubuh akaun untung rugi. Okey, amount dia kita ambil amount yang sepatutnya kita terima. Berapa amount yang sepatutnya dia terima? 3,000. 3,000 saja, betul. Akaun untung rugi kita rekodkan amount yang dia nak saja, yang sepatutnya dia terima. Lepas tu di bawah dia kita rekodkan sewa belum terperoleh. Berapa sewa belum terperoleh? Yang dia 2,000. 2,000. Okey. Yang ni saja yang pertama kita tulis akaun untung rugi 3,000 yang sepatutnya dia terima. Di bawah dia kita tulis sewa belum terperoleh. Sewa yang dia terlebih dapat. Terlebih dapat 2,000. Okey, total dia berapa? 5,000. Kita kena samakan di sebelah debit dengan di sebelah kredit. Okey, bila kita dah samakan, bila kita tengok di sebelah kredit tu, macam mana kita boleh dapat 5,000 tu? Sedangkan kita tak ada nilai kat atas ni, jadinya kita kena bawa 5,000 ni naik ke atas. Bawa 5,000 ni naik ke atas. Kita nak labelkan dia sebagai apa? Bank. So kita nak labelkan dia sebagai bank. Dia punya tarikh tu tarikh di hujung di hujung tahun lah, di hujung tempoh perakaunan yang dia bagi dalam soalan. Okey, yang pertama kita letak akaun untung rugi. Okay, yang pertama ni jangan lupa. Yang pertama sekali tajuk akaun sewa diterima. Yang kedua kita tulis akaun untung rugi. Nilai dia kita ambil nilai yang sepatutnya dia dapat. Sewa belum, bawah dia kita tulis sewa belum terperoleh.
Ataupun kalau kita tengok soalan, mungkin dia bagi komisen belum boleh, samalah. Kita tukar saja, kita tengok kepada soalan. Kita tengok berapa yang dia terlebih dapat. Okey, dalam soalan ni dia terlebih dapat sebanyak 2,000. Total adalah nilai yang dia dapat, nilai yang dia terima pada tempoh semasa tu. Nilai yang diterima pada tempoh semasa tu adalah 5,000 lah. Sewa yang diterima adalah 5,000. Okey, cikgu ulang balik 3,000 ni yang sepatutnya dia dapat. 3,000 ni yang dia terlebih dapat. 5,000 ni adalah nilai keseluruhan yang dia dapat. Lepas tu kita pindahkan ke sebelah kredit. Kita labelkan dia sebagai bank. Nilai yang dia dapat lah pada tempoh semasa tu. 5,000 kan yang dia dapat. Okay, bila kita dah buka satu ledger iaitu ledger untuk akaun sewa diterima. Ada lagi tak ledger yang kita kena buka? Kita baru buka yang ni. Ada. Sewa diterima. Ada. Yang mana? Yang mana? Ada tu apa dia? Kita nak buat apa dia? Akaun sewa belum Akaun terperoleh. apa? Okay, satu lagi. Kita dah buat dah sewa diterima. Satu lagi kita nak buka untuk ledger sewa belum terperoleh. Kan kita kena habiskan item-item dalam jurnal am ni. Sewa belum terperoleh. Okay, kita buka ledger untuk akaun sewa belum terperoleh. Samalah kita ada bahagian debit dengan bahagian kredit. Okey, yang ni yang pertama kita letakkan dulu di sebelah kredit. Kita labelkan dia sebagai sewa diterima. 2,000 je lah sewa. Untuk akaun sewa belum terperoleh ni, kita nilai dia, kita ambil nilai yang dia lebih banyak. Nilai yang dia lebih banyak tadi cuma 2,000. Kita labelkan dia sebagai sewa diterima. Tahun tu, tahun terakhir lah, tahun last sekali. Okey, bila kita dah tulis sewa diterima tu, kita samakan dia, samakan nilai akhir tu, total dia 2,000. Sebelah ni pun kita kena letak 2,000. Kita nak labelkan dia sebagai apa? Baki HB. Baki HB tahun 31 Disember. Baki HB nilai dia 2,000. Nilai dia 2,000 juga. Kita labelkan dia sebagai baki HB. Okey, cikgu kata baki HB ni kita nak buat apa? Kita tak boleh tinggal saja baki HB ni. Kita nak Kena hantar bawah. okey, kita kena hantar bawah. Di sebelah yang bertentangan. Okey, baki HB ni berada di sebelah debit. Kita nak pindahkan dia terus ke bawah di sebelah kredit. Nilai dia sama jugalah 2,000. Kita labelkan dia sebagai Baki BB. Baki BB. Tarikh macam mana? 1 Januari 2017. Tarikh dia kita ambil tarikh tahun depan lah. Tarikh tahun tempoh perakaunan yang akan datang, iaitu kita mula tahun tempoh perakaunan yang akan datang 1 Januari bagi soalan ni lah sebab September. Jadinya tempoh perakaunan yang akan datang dia akan bermula pada 1 Januari 2017. Okey, setakat tu boleh faham tak? Yang pertama kita nak buat apa dulu? Yang pertama kita nak pertama tadi kita kira jalan penyelesaian. Kalau dah master dah tak boleh, tak payahlah tulis jalan penyelesaian ni, tapi kita baru nak belajar.
buat jalan penyelesaian ni dulu. Yang pertama, yang sepatutnya diterima, tolakkan dengan yang telah diterima, akan dapat yang terlebih banyak tu. Okey, seterusnya bila kita dah buat jalan penyelesaian tu, kita akan buat jurnal am. Format jurnal am jangan silap, kita ada tarikh, butir, folio, debit dengan kredit. Jangan silap dengan ledger tu sebab dia punya format tu lain. Jurnal am yang pertama kita bubuh sewa diterima ataupun komisen diterima. Ataupun faedah diterima ikut kepada soalan lah. Nilai amount ni kita ambil amount yang dia terlebih banyak. Tadi soalan ni terlebih banyak cuma 2,000. Okey, di bawah sewa diterima, kita renjokkan sikit tengah. Jangan bagi sama je dengan sewa diterima tu. Kita renjokkan sikit, bagi jauh sikit. Kita renjokkan bagi jauh sikit. Sewa belum terperoleh. Kita rekodkan dia di nilai amount dia, kita rekodkan di kredit. Okey. So, debit dengan kredit ni nilai amount dia sama lah, tak bolehlah berbeza sebab nanti jadi tak balance benda tu. Satu lagi, bagi jurnal am jangan lupa kenyataan. Kenyataan dia ni kamu boleh kamu boleh copy paste je daripada soalan, tapi kena tukar sikit lah, tulis merekod hasil yang belum terperoleh. Merekod sewa, komisen, faedah yang belum terperoleh. Okey, bila kita dah buat jurnal kita akan buka ledger kan? Ya. Okey, kita kena buka 2 ledger. Yang pertama, kita rujuk dalam jurnal am ni dulu. Yang pertama, kita kena buka ledger untuk akaun sewa diterima. Satu lagi, kita buka ledger untuk akaun sewa belum terperoleh. Buka satu-satu. Yang pertama, kita buka sewa diterima dulu. Macam bawah ni. Macam bawah ni, tajuk dia akaun sewa diterima. Yang pertama, cikgu kata kita kena letak apa dulu? Yang sepatutnya diterima, betul tak? Ni yang bawah ni, yang bawah ni. Butiran apa yang kita kena letak dulu? Yang sepatutnya dia terima betul. Butiran dia kita nak letak apa? Butir dia. Akaun untung rugi. Kita labelkan dia sebagai akaun untung rugi. Nilai dia yang sepatutnya kita terima. Lepas tu bawah dia kita letak sewa belum terperoleh. Iaitu amount dia macam mana? Yang baki dia. Bukan baki dia, yang dia lebih banyak. Yang dia lebih terima. Iaitu dia 2,000. Sama juga baki dia, cuma takut nanti kamu salah faham. Yang dia terlebih dapat. Iaitu yang dia terlebih dapat bagi soalan ni 2,000. Okay, kita totalkan 3,000 dengan 2,000 ni kita akan dapat 5,000. Nilai yang dia dah dapat pada tempoh perakaunan tu. 5,000 kita samakan debit dengan kredit. Dan lepas tu kita buat apa bila kita dah samakan yang bawah ni? Bawa naik atas. Oh, ni atas. Amount dia macam mana? Amount dia sama juga. Amount dia sama juga sebab kita nak bawa ni atas je. Kita jangan ubah amount. Amount dia mesti sama. Okey, butir dia macam mana pula butir? Bank. Okey, kita akan rekodkan dia sebagai bank. Butir dia bank 5,000. Iaitu nilai yang bank ni, nilai yang dia dah terima lah. Dia terima 5,000 kan.
RM5,000. Okey, jadi kredit dengan debit ni seimbang lah. Sebelah kredit RM5,000, sebelah debit pun RM5,000. Pastikan bagi akaun hasil diterima ni kita akan dapat imbang sebelah kiri, sebelah debit dan juga di sebelah kredit. Okey, cikgu cakap tadi kita kena buka 2 ledger kan? Ya. Kita dah buka 1 ledger, kita dah buka tadi akaun sewa diterima. Satu lagi kita ledger, kita nak buka ledger. Akaun sewa belum terperoleh. Akaun sewa belum terperoleh. Ledger bagi akaun sewa belum terperoleh, sama juga ada debit dengan kredit dia. Yang pertama cikgu kata kita kena letak apa dulu? Kena berbelah kredit dulu sewa diterima. Okey, betul. Kita kena letak di sebelah kredit dulu. Sewa diterima. Okey, amount dia macam mana amount? Kita ambil amount dia yang kita terlebih banyak, yang kita terlebih dapat. RM2,000. Bagi ledger untuk akaun sewa belum terperoleh ni, nilai dia, semua nilai dia kita ambil nilai yang kita terlebih dapat. RM2,000 lah, semua RM2,000, 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 tak ada nilai yang lain. Okay, bila kita dah tahu RM2,000 ni, kita samakan debit dengan kredit dia. Bila kita dah samakan debit dengan kredit dia, cikgu kata kita kena buat apa? Kita baru ada sewa diterima sebelah kredit. Bila kita dah samakan dia, kita kena bawa naik atas kan? Ya, pergi sebelah kredit. Kita kena labelkan dia sebagai baki HB. Nilai dia kita ambil nilai yang samalah yang kita terlebih dapat. RM2,000. Okey. Baki HB ni kita nak buat apa? Takkan kita nak tinggal je dekat situ. Buat turun bawah dekat belah kredit. Buat turun bawah di sebelah yang bertentangan. Di sebelah yang bertentangan kita rekodkan dia sebagai baki BB. Baki BB kan? Baki BB amount dia samalah, cuma buat turun bawah saja. Tukarkan dia punya butiran daripada HB kepada BB. Tarikh dia kita ambil tarikh tempoh perakaunan pada tahun yang seterusnya. Macam soalan ni dia tamat pada 31 Disember 2016. Jadinya tempoh perakaunan seterusnya adalah 1 Januari 2017. Okey, yang pertama kamu kena buat jalan penyelesaian. Lepas tu kita buka journal am. Lepas tu bila kita dah buka journal am, kita kena buka 2 ledger. Ledger untuk hasil yang kita terima. Hasil diterima, satu lagi. Ledger untuk hasil belum terperoleh. Okey, setakat tu boleh faham tak? Boleh faham tak apa yang cikgu terangkan ni? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Sekarang kita nak buat latihan. Buat latihan dalam buku kamu. Komisen tahunan yang ditetapkan berjumlah 4,400. Pada akhir tempoh perakaunan, komisen yang telah diterima ialah sebanyak 600. Tempoh perakaunan berakhir pada setiap 31 Disember. Okey, soalan dia minta kita kira komisen belum terperoleh tahun berakhir 31 Disember 2020. Yang pertama kita kena sediakan jalan penyelesaian yang cikgu tunjukkan tadi. Yang kedua kita buka journal am dan ledger. Ledger untuk apa yang ni? Untuk soalan ni kita buka ledger untuk Komisen. Komisen yang telah diterima. Ledger yang pertama, ledger komisen. Ledger untuk akaun komisen diterima. Satu lagi,
Ledger untuk akaun komisen belum terperoleh. Kan? Okey, sekarang kamu buat dulu sampai masa pukul 11.20 macam tu. 11.18 ataupun 11.20 nanti kita bincang jawapan. Cikgu akan minta beberapa pelajar lah bagi tahu jawapan dia. Okey, sekarang buat dulu soalan ni. Berpandukan apa yang kita dah belajar tadi. Boleh nah? Boleh. Okey, buat dulu. Boleh. Okey, bagus. Teruskan Okey. Okey, kalau ada yang internet slow ke apa ke, boleh offline dulu, buat dulu soalan yang cikgu bagi and then masuk balik 11.20 untuk kita bincang dia punya jawapan. Kalau ada yang line slow lah, kalau yang line tak slow boleh je stay. Salin dulu soalan, takut lagi tersilap apa-apa ke. Sampai pukul berapa latihan Ahmad? Sampai 11.30 je. Okey. Okey, teruskan. Okay.
Off speaker, off speaker. Cikgu. Okey. Maaf. Okey.
Okey, sekarang dah 11.20. Dah siap ke? Dah. Dah. Okey, mari kita bincang. Untuk soalan komisen diterima. Komisen belum terperoleh. Okey, soalan dia, komisen tahunan yang ditetapkan berjumlah RM400. Pada akhir tempoh perakaunan, komisen yang telah diterima ialah sebanyak 600. Lebih kan? Ya. Okey, kita kira komisen belum terperoleh. Yang pertama, cikgu kata kena buat apa dulu? Dalam penyelesaian. Dalam kira. Penyelesaian, okey. Cikgu nak seorang bagi tahu cikgu apa itu jalan penyelesaian bagi soalan ni. Saya nak try. Okey, boleh Alia? Komisen tahunan 400. Komisi yang telah diterima 600. Okey. Komisen belum terperoleh 200. Betul cikgu? Okey, betul. Komisen tahunan yang sepatutnya diterima cuma 400 saja. Okey, kita tolakkan dengan yang dia dapat. Yang dia dapat 600 kan? Kita akan dapat lebihan iaitu komisen belum terperoleh 200. Okey, kita labelkan 400 tu nanti kita akan rekodkan dalam akaun untung rugi. Di bawah komponen hasil lah iaitu komisen diterima. Okey, seterusnya 200 tu kita akan rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan di bawah liability semasa sebab komisen belum terperoleh, kita akan rekodkan di bawah liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, lepas kita dah buat jalan penyelesaian tu, cikgu kata kita kena buat apa? Journal up. Okey, journal am. Okey, cikgu nak minta seorang lagi untuk bagi tahu dia punya jawapan dalam journal am. Dah Bagi ke? saya je lah. Orang lain lah pula. Kita bagi orang lain, kita nak tengok orang lain tu dah siap ke, tak siap lagi ke. Cikgu nak try. Okey, Nisda. Saya cikgu. Jurnal am. Nombor 31. Hasil diterima debit 200. Hasil belum terperoleh 200. Merekodkan hasil belum terperoleh. Ni sekali kamu bagi untuk ledger lah, ledger. Okay, Nisda dulu bagi tahu Leng. Tak apa jelas tadi. Untuk journal am. Hasil diterima 200. Hasil Hasil apa? belum. Hasil komisen. Kita kena letak komisen, jangan letak hasil. Kita tak tahu hasil tu hasil apa. Okey. Komisen belum diterima 200. Komisen belum terperoleh dekat kredit 200. Merekodkan komisen belum terperoleh. Betul. Komisen belum terperoleh. Kita tak boleh letak hasil. Kita kena ubahlah kepada soalan sebab nanti kita tak tahu komisen tu komisen apa. Kan dalam soalan komisen pula. Hasil tu kita tak tahu hasil apa. Dalam soalan ni hasil dia adalah komisen. Nah, boleh jelas nah? Kita letak komisen diterima debit 200. Kita kreditkan komisen belum terperoleh 200. Kita letakkan dia punya inilah dia punya kenyataan merekod komisen yang belum terperoleh. Seterusnya kita buat apa? Ledger. Kata nak terang. Boleh? Ya, cikgu. Okey. Untuk ledger satu jap. Akaun komisen diterima. Yang awal tu Disember 31 letak akaun untung rugi. Nilai dia 400. 400. Okey, kita tengok betul. Okey, kita letak 400 yang sepatutnya 400. dia dapat. Terusnya?
Lepas tu bawah dia kita kena letak komisen belum terperoleh iaitu 200. Okey, seterusnya kita letak komisen belum terperoleh 200. Total dia 600 lah kan? Jumlah dia dapat 600. Okey. Ya. Lepas tu belah kredit pula kita kena tulis Disember 31. Kena bawa yang jumlah tu letak sebelah kredit. Kita kena samakan kan? 600 tu. Ya. Lepas tu kita kena bawa naik atas dekat butir bank tu kita kena letak 600 juga. Okey, kita bawa ni atas, kita letakkan dia sebagai butiran bank. 600 juga. Kita cuma tukar butiran saja. Nilai jangan ubah, kita bawa ni atas saja. Nah, yang lain boleh dapat ke? Untuk akaun Boleh. diterima. Boleh. Betul nah yang lain? Tanda right dekat buku tu supaya kamu tahu soalan ni, kamu dapat jawab betul. Okey, satu lagi kita kena buka akaun ledger komisen belum terperoleh kan? Ya. Okay, cikgu nak minta seorang lagi. Seorang lagi. Untuk akaun komisen belum terperoleh. Okey, kalau tak ada cikgu nak minta Alia boleh Alia? Alia Izzati. Ya, saya. Ha. Alia macam okey. mana? Akaun komisen belum terperoleh. Belah kredit dekat butir tu tulis komisen diterima 200. Lepas tu buat pi belah debit baki HB 200. Lepas tu bawa turun dia dapat Januari 1 Januari tu cikgu. Baki BB. Baki BB kita 200. kena letak di belah yang bertangan kan. Baki HB kita letak di debit, baki BB kita letak di kredit. Nilai 200. 200 tu yang dia terlebih terima. Nah, yang dia terlebih terima. Okey, bagi ke tiga-tiga ni. Journal okey, termasuk 4 lah. Jalan penyelesaian, journal akaun untuk ledger kan. Ledger kan kita kena buat 2 akaun. Faham tak lagi? Macam mana kita nak record kan? Cikgu bagi soalan lagi. Faham. Okay, kalau faham yang tu, okay. Sebelum kita nak habis kelas kita ni, kita nak buat rumusan lah sikit. Apa yang kita belajar hari ni. Okay, hari ni kita belajar yang pertama, maksud kan? Maksud perakaunan asas tunai dengan perakaunan asas keruan. Kita tengok perbezaan juga kan, betul tak? Ya. Betul. Dengan akruan asas tunai ni kita ambil berapa je yang dia bayar. Kalau akruan ni kita ambil semua. Dia bayar ke, dia tak bayar ke, kita ambil nilai yang sepatutnya dia bayar. Okey, kita tengok juga tadi 4 jenis pelarasan. Akaun nominal, hutang lapuk, lepas tu kita ada pelupusan aset, susut nilai kan, ada 4 tu. Then kita tengok 4 item pelarasan dalam akaun nominal. Itulah hasil dengan belanja belum terperoleh apa semua tu. Dan kita masuk juga sikit tentang hasil belum terperoleh iaitu hasil yang kita lebih dapat. Okay, ini rumusan sajalah apa yang kita belajar hari ni. Okay, sebagai latihan rumah cuba supaya kamu ni lebih faham lah apa yang kamu belajar dan apa yang kamu buat soalan tadi. Buka buku modul aktiviti tu. Modul aktiviti mesra digital. Muka surat 125. Surat 125. Soalan nombor 2 tu, 2A.
buat akaun sewa diterima dengan akaun faedah diterima saja. Nah, itu saja kelas kita. Jangan lupa buat latihan yang cikgu bagi tadi, muka surat 125 nombor 2A. Boleh faham ke? Dapat ke soalan yang cikgu bagi? Faham? Dapat cikgu. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Nanti kita akan jumpa semula pada hari Isnin. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama cikgu. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.